Isu membabitkan kerjasama dengan UMNO menerusi Gabungan Muafakat Nasional MN bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 tidak disentuh oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang ketika menyampaikan ucapan dasar Muktamar Tahunan PAS ke-68. Bagaimanapun, ahli Parlimen Marang itu menegaskan PAS bertanggungjawab mengajak perpaduan umat untuk melakukan islah daripada kesilapan kerajaan terdahulu selain berusaha menyatukan Parti Melayu Islam yang berselerak dengan pendekatan masing-masing sebelum ini. Dan isu berkaitan kerjasama antara PAS dan UMNO melalui Muafakat Nasional MN sentiasa menjadi tumpuan menuju ke PRU15. Dan sejak beberapa hari kebelakangan ini juga, beberapa pemimpin utama PAS telah membuat kenyataan mengenainya. Dan untuk kita membincangkan mengenai perkara ini, bersedia di talian bersama saya ialah penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Mazlan Ali. Assalamualaikum Dr. Mazlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mazlan, kita lihat kepada situasi terkini. Kalau hari ini pula, kalau di astroawani.com ada kami bawakan di sini, Muktamar PAS, Hadi ajak umat Islam bersatu, tak sentuh kerjasama dengan UMNO. Dan kita lihat beberapa hari lepas punya artikel ada kami bawakan juga, Mursyidul Ampas ada mengatakan PAS tidak terdesak untuk kerjasama dengan UMNO. Dan kalau kita lihat kepada naib Presiden PAS pula, Timbalan Presiden, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ada mengatakan sebelum ini bahawanya PAS muktamad kerjasama dengan bersatu hadapi PRU15, namun ada juga mengatakan PAS terbuka berbincang dengan UMNO mengenai kedudukan 27 kerusi kritikal. Jadi mungkin boleh bawa kami, fahamkan kami apa sebenarnya hala tuju PAS berdepan dalam usaha nak menuju ke PRU15 akan datang. Dr. Mazlan? Ya, saya berpandangan bahawa Presiden PAS melihat PAS sebagai sebuah parti Melayu mempunyai hubungan dengan Bersatu sekarang, juga Parti Melayu, dan dalam Muafakat Nasional mereka ada hubungan dengan UMNO juga Parti Melayu. Dan nampaknya PAS berada di persimpangan kerana ketiga-tiga Parti Melayu ini setakat ini tidak dapat disatukan untuk berdepan PRU yang ke-15. Kerana UMNO setakat ini tidak boleh menerima Bersatu sebagai rakan koalisi, dan dengan itu UMNO menyatakan bahawa mereka akan pergi secara solo di dalam pilihan raya. Ini mungkin akan memberi gambaran bahawa PAS mungkin menghadapi masalah di dalam pilihan raya ke-15 kerana segmen Melayu sahaja yang setakat ini boleh diperolehi oleh PAS, sedangkan pada masa sekarang juga telah muncul parti yang diketuai oleh Tun Mahathir yang nampak di situ bahawa orang Melayu akan berpecah, dan ini tidak memberi kelebihan kepada parti-parti berasaskan Parti Melayu. Justru PAS membuka rundingan untuk parti-parti ini dapat bekerjasama di antara satu sama lain untuk meneruskan cabaran mereka di dalam PRU yang ke-15 akan datang. Baik Doktor, kalau melihat pada situasi terkini juga ya, kita tahu PAS sudah muktamadkan kerjasama dengan Bersatu bagi menghadapi PRU15. Jadi apa sebenarnya yang perlu PAS lakukan ketika ini untuk memberi persepsi yang positif kepada pengundi di luar sana supaya membolehkan mereka mungkin boleh menang dalam PRU yang akan datang ini, Doktor? Saya fikir PAS kena terima hakikat bahawa UMNO sudah berdikari sekarang selepas mengalami kekalahan PRU14. UMNO yakin mereka boleh secara solo untuk berdepan dengan pilihan raya ke-15 ini. Dan berkali-kali telah ditegaskan oleh pucuk pimpinan UMNO termasuk Presiden dan Timbalan Presiden bahawa UMNO akan pergi secara solo dalam PRU ke-15. Saya fikir PAS sepatutnya memberi penghargaan kepada Bersatu yang menerima PAS dengan sepenuhnya. Malah PAS menjadi rakan kerjasama Bersatu menghadapi pilihan raya negeri Melaka dan juga negeri Johor, yang menunjukkan bahawa potensi PAS dengan Bersatu di dalam pilihan raya ke-15 akan datang itu agak baik kerana prestasi di Melaka dan juga di Johor. Nampaknya Perikatan Nasional boleh menghadapi saingan dalam PRU ke-15. Maka saya fikir pada masa ini PAS harus fokus kepada usaha untuk mengukuhkan hubungannya dengan Bersatu dan membuat keputusan segera kerana pilihan raya 15 tidak lama lagi, maka parti-parti politik perlu untuk berbincang mengenai agihan kerusi. Sekiranya PAS masih lagi bersama, masih lagi pada masa hubungan dengan Bersatu, masih lagi mengharapkan Muafakat Nasional,
kerana ia boleh memberi persepsi yang tidak baik kepada rakyat kerana rakyat melihat sehingga kini PAS belum mampu untuk membentuk satu koalisi yang betul-betul boleh mewakili rakyat di dalam pilihan raya ke-15 akan datang. Justru pengukuhan hubungan PAS bersatu Perikatan Nasional itu perlu diperkukuhkan dan ditonjolkan kepada rakyat bahawa inilah gabungan yang akan memberi cabaran untuk membela rakyat dalam pilihan raya ke-15 akan datang. Baik Doktor, kita bercakap pula mengenai kerjasama antara PAS dan Bersatu. Bagaimana kedua-dua entiti ini sekiranya kita tahu dah muktamadkan kerjasama menjelang PR15, bagaimana kedua-dua parti ini akan mampu mencipta kegemilangan dalam PR15 tanpa ada kerjasama daripada UMNO itu sendiri? Apa antara cabaran yang bakal didepani oleh mereka ketika ini? Doktor? Kalau kita lihat keputusan pilihan raya negeri Johor, kita lihat sokongan orang Melayu terhadap Perikatan Nasional nampak signifikan. Sekiranya jenama Perikatan Nasional ini diperkasakan lagi dalam pilihan raya menjelang pilihan ke-15 ini, saya yakin mereka boleh mengumpulkan sokongan. Dan pada masa yang sama hari ini, UMNO telah berdepan dengan banyak masalah, isu-isu rasuah yang dibongkar oleh parti-parti pembangkang sekarang ini seolah-olah memberi beban besar kepada UMNO. Dan apabila orang Melayu merasakan UMNO bukan pilihan, maka mungkin mereka akan melihat Perikatan Nasional sebagai satu gabungan yang boleh menjadi pilihan mereka sekiranya mereka tidak ingin memilih satu lagi koalisi yang ada. Dan saya fikir cabaran antara PAS dengan Bersatu ini adalah di Pantai Timur. Pada masa ini PAS yang berdepan dengan parti-parti lawannya, mungkin pengaruh Bersatu di Pantai Timur itu boleh sedikit membantu PAS, dan di Pantai Barat mungkin Bersatu yang mempunyai pengaruh yang agak lebih dominan akan dibantu oleh PAS. Dan hari ini cabaran yang dihadapi oleh PAS dan Bersatu hari ini adalah kemungkinan gagasan tanah air yang dibawa oleh Tun Mahathir itu mungkin akan memecahkan undi Melayu. Dan walaupun GTA saya tidak jangka boleh memberi cabaran yang besar, tetapi mungkin boleh menarik sejumlah undi Melayu yang signifikan kepada GTA, yang mungkin akan memberi kelebihan kepada parti-parti tertentu yang bertanding dalam PRU ke-15 akan datang. Baik Doktor, mungkin ini soalan saya terakhir. Di sebalik isu-isu yang berbangkit ketika ini mengenai kerjasama di antara PAS dan juga Bersatu dan juga dengan Parti UMNO, Parti Barisan Nasional sendiri, maaf. Adakah ini secara automatiknya memberi bonus sendiri kepada PH untuk mendepani PRU kali ini, Doktor? Saya fikir strategi yang didominasi oleh yang diketuai oleh Rafizi dengan membongkar isu-isu rasuah UMNO, dan pada hari ini Datuk Seri Najib telah ke penjara, dan kita lihat track perbicaraan yang nampak seolah-olah beberapa pemimpin dalam UMNO juga akan berdepan dengan perkara yang sama. Ini nampaknya mencederakan sedikit UMNO, dan saya fikir apabila GTA masuk dan ada 4 penjuru pertandingan itu, mungkin akan memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan. Dan saya sebagai pemerhati politik, saya memberi satu takrif yang baru kepada pengundi atas pagar ni. Mereka bukan lagi Melayu, bukan lagi Cina, bukan lagi India, tetapi mereka adalah satu segmen, iaitu pengundi atas pagar yang tidak lagi melihat masalah kaum, masalah agama, tetapi mereka sangat alert dengan isu-isu yang bersifat sejagat seperti isu rasuah yang menjadi rating yang tinggi terhadap pilihan pengundi atas pagar. Dan melalui beberapa survei yang saya buat, dalam sebulan 2 ini nampak ada peralihan pengundi-pengundi atas pagar ini kepada Pakatan Harapan, seperti fenomena PRU ke-14 kembali membentuk landscape politik Malaysia. Tetapi masih terlalu awal bagi saya. Kita tunggu dahulu perkembangan politik yang akan datang, isu-isu yang dibangkitkan, dan juga perkembangan dan juga penjajaran antara parti-parti politik yang adakah mereka akan bertemu 4 penjuru, ataupun mungkin mereka akan membina satu koalisi baru, jaringan baru dan sebagainya. Kita akan tunggu dan lihat sedikit masa lagi.
Baik doktor, saya ada satu lagi soalan doktor sebelum kita mengakhiri perbualan ini doktor. Kita melihat juga kepada tadi kita dah bincang mengenai isu Pakatan Harapan. Bagaimana pula dengan UMNO dalam mendepani PRU kali ini? Sebab kita tahu macam PAS mungkin masih membuka ruang untuk melakukan perbincangan, namun mereka setakat ini BN masih lagi ingin bergerak solo mendepani PRU akan datang. Jadi bagaimana dengan isu-isu yang berbangkit ketika ini dengan kes-kes mahkamah melibatkan beberapa pemimpin parti? Jadi bagaimana doktor melihat kesukaran atau cabaran yang mungkin dihadapi oleh Barisan Nasional mendepani PRU kali ini, doktor? Saya melihat Barisan Nasional sekarang ini seolah-olah ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang diketuai oleh pemimpin-pemimpin yang ada kes-kes mahkamah. Dan pada masa yang sama, UMNO juga berada di satu garis kepimpinan yang memerintah Malaysia sekarang diketuai oleh Perdana Menteri. Saya melihat imej Datuk Seri Ismail Sabri itu begitu positif sekarang kerana track perbicaraan mahkamah ini menunjukkan seolah-olah beliau menunjukkan bahawa beliau langsung tidak mencampuri urusan keadilan di Malaysia dan Perdana Menteri kelihatan menghormati konsep separation of powers yang diamalkan oleh negara kita. Dan ini sekaligus memberi imej yang begitu baik juga kepada UMNO dan sekiranya UMNO di dalam pilihan raya yang akan datang ini mereka konsisten untuk menyatakan bahawa parti ini juga beriltizam untuk menolak rasuah, menolak pemimpin-pemimpin rasuah dan sebagainya. Saya yakin UMNO juga mampu memberi cabaran kerana UMNO adalah satu parti yang mempunyai fixed deposit yang besar di kalangan orang Melayu sekurang-kurangnya 35 ke 40% fixed deposit dimiliki oleh UMNO dan sekiranya pilihan raya ke-15 turnout yang berlaku adalah kurang daripada 60, UMNO mampu untuk memenangi pilihan raya Malaysia. Tetapi sekiranya kesedaran orang atas pagar ini meningkat dan kadar turnout melebihi 80%, UMNO sedikit ada masalah dan saya lihat ada kelebihan bagi Pakatan Harapan yang hari ini nampaknya mereka sudah dapat menarik sokongan segmen atas pagar iaitu satu jumlah yang besar dalam segmen pengundi di Malaysia pada hari ini. Baik, terima kasih penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Dr. Mazlan Ali atas perbincangan tersebut.